Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersiaran untuk pada hari ini 12 Januari 2021 bertemankan saya Anim Izzati dan juga rakan setugas Baik. On. Terima kasih. Selamat pagi semua. Diharapkan semuanya sihat. Mungkin di beberapa negeri masih lagi mungkin dilanda hujan lebat kan, mungkin ada lagi melalui pasca banjir. Kita mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Dan juga kita yang masih lagi berdepan dengan COVID-19 ini dah masuk 2021, tapi semakin lama kita melihat keadaannya semakin berlakunya peledakan yang luar biasa akibat dengan peningkatan statistik COVID-19 di negara kita. Kita mulakan tahun ini dengan sedikit mencabar. Sebab apa kita kata sedikit mencabar? Sebab kita pernah lalui fasa ini. Semalam pun telah diumumkan PKP bakal dilaksanakan bermula 12.01 pada malam ini. Jadi kita akan melalui lagi fasa yang sama. Cuma mungkin kita dah ada sedikit template lah orang kata kan. Diguna pakai sahaja semula apa yang kita pernah lalui. Cuma mungkin sedikit penambahbaikan. Bagaimana bekerja dari rumah, bagaimana untuk kita tidak keluar ke pejabat tapi masih lagi boleh melangsungkan tanggungjawab kita sebagai pekerja semua. Okey, jadi kita harapkan yang terbaik pastinya. Apa yang anda mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami, kongsikan di laman sosial media kami, FB Live MHI TV3 ataupun di Instagram kami Malaysia hari ini. Okey. Pastinya bila diisiarkan PKP, nak tanya jugalah sebagai ketua keluarga, ada buat perancangan yang terbaik untuk membeli bekalan stok makanan di rumah ke Fazli? Okey, sebagai ketua keluarga, saya tidaklah kata orang tu seperti mana waktu MCO ataupun PKP yang terdahulu. Perintah Kawalan Pergerakan 1.0 waktu ketika bulan Mac tempoh hari di mana ada berlaku pembelian panik. Dan saya waktu ketika itu tidaklah melakukan pembelian panik sebab saya percaya bahawa kerajaan sebenarnya telah pun memberikan masa yang mencukupi untuk kita membeli barang keperluan. Tetapi kalau kita lihat dari segi PKP 2.0 ini, saya rasa ramai di antara kita yang mana mungkin berada dalam sesebuah keluarga itu, ketua keluarga itu, saya rasa mereka ni dah faham dah. Dah belajar. Sebab apa? Dah belajar daripada sejarah PKP tempoh hari. Macam itulah. Keadaannya kita dah tahu bagaimana, kita cuma mungkin melakukan apa yang perlu sahaja. Dan 2 minggu ini mungkin saat yang kita tidak tahu sama ada ianya akan disambung semula ataupun ianya akan berhenti setakat itu. Tapi apa yang paling penting sekarang ini adalah kita sahaja yang boleh mengekang daripada penularan wabak COVID-19 ini. Sebab semalam apa yang dikabarkan betul juga apabila Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin kabarkan bukan vaksin itu ataupun vaksin yang kita temukan itu adalah yang utama. Langkah utama untuk mencegah adalah SOP kawalan kendiri dan itu merupakan kita punya perisai. Kalau nak kena juga, maknanya kalau kita tak jaga SOP, kalau kita tidak melakukan kawalan kendiri itu mungkin boleh terjadi. Selepas ini mungkin wujudnya virus-virus lain kan, kita tidak tahu. Dan semalam juga telah dilaporkan terdapatnya satu kes yang membabitkan varian UKB117 yang dibawa dari luar negara. Ini membabitkan pelajar yang pulang ke tanah air kan. Jadi bila kita kata varian UKB117 ini, dia bukannya mengakibatkan gejala yang teruk, tetapi ia akan menular dengan lebih cepat dan mudah. Jadi bila kita dengar UKB117 ni sebelum ini dikabarkan memang sangat membimbangkan, tetapi ianya telah berada di negara. Sebenarnya kalau lihat penularan kes import boleh dikawal, tetapi kes yang membabitkan penularan tempatan semakin menjadi-jadi, itu yang sangat membimbangkan. Betul. Sebab apa? Bila kita tengok penghasilan vaksin kita ni melebihi setahun lebih untuk hasilkan hanyalah vaksin untuk kita, dan kita tidak tahu lagi baru nak menjalani fasa ketiga, fasa menjalani ujian saringan klinikal yang ketiga dan tidak boleh mengesahkan yang ianya selamat untuk digunakan. Kalaulah ada lagi virus yang berlaku dalam hidup kita, setahun ataupun lebih lagi masa yang diperlukan untuk menghasilkan vaksin. Jadi balik kepada SOP kita. Ya, kan? Dengan kewujudan vaksin ini, saya percaya ianya bukannya satu perkara yang mudah sebenarnya untuk kita membawa masuk vaksin itu ke dalam negara kita ini, dan ujian klinikal telah pun dijalankan dan sekarang ini dalam fasa yang ketiga dan mengikut daripada apa yang dikatakan oleh kerajaan kita, untuk fasa yang pertama, suku pertama untuk tahun ini vaksin akan masuk. Jadi kita bila dah masuk ke Malaysia ni, kita nak tahulah ujian klinikal tu bagaimanakah berkesan ataupun tidak
sama-sama kita nantikan. Jadi seperti mana Anim katakan tadi, vaksin bukannya salah satu daripada sebab untuk anda boleh bergerak ke sana ke sini, dan langkah PKP ini telah pun dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan tengah malam ini, 12:01 tengah malam ini. Jadi semua harus bersedialah dengan apa sahaja perancangan yang dibuat oleh kerajaan. Baik, kita nak bawakan satu topik yang menarik juga perkongsian untuk pagi ini, di mana kita sedar sekarang ini ada tanda-tanda banjir akan surut lah berlaku. Contohnya macam dekat negeri-negeri, contoh di Pantai Timur ada yang dah surut. Di Johor meningkat juga. Contohnya macam sebelum ni dekat Kota Tinggi, tapi dekat Keluang pun dah meningkat juga. Tapi dalam pada kita ni nak mengawal situasi banjir, ada di antara kita ni yang mengambil kesempatan disebabkan masa-masa banjir ini yang mana mereka ni tinggalkan rumah mereka ni rosak dan sebagainya, tetapi ada sindiket di mana mereka ini menawarkan janji palsu, pakej untuk mereka membaiki rumah yang rosak itu, tetapi itu adalah salah satu daripada sindiket penipuan. Dan apatah lagi kan bila mereka ni mangsa-mangsa banjir didatangi oleh mereka yang rasanya nak membantu, kononnya nak membantu. Kita tahu proses pasca banjir itu sangat berat. Jadi pastinya dengan kata-kata dan juga taktik mereka ini akan mengaburi jugalah. Kita bimbanglah saat-saat macam ni kan. Betul. Sudahlah kehilangan harta benda dengan traumanya kan. Tetapi ada juga yang datang mengambil kesempatan terhadap mereka. Ini akan kita bincangkan nanti. Malah mereka menggunakan nama selebriti untuk mendapatkan dana-dana bantuan. Mereka malah menggunakan nama selebriti terkenal. Kononnya selebriti ini akan membantu untuk menyampaikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Jadi tugas kepada selebriti ini untuk clearkan nama mereka, untuk kembali menyatakan yang sebenarnya tidak ada nama yang digunakan, tidak ada sumbangan ataupun agensi yang diwujudkan untuk membantu golongan itu. Jadi ke mana duit itu pergi? Pastinya tidak sampai ke tangan yang mereka yang nak dibantu, dan malah menggunakan nama orang lain lagi untuk mendapatkan dana yang dimahukan oleh sindiket-sindiket terbabit. Kita akan bincangkan Farihah bersama dengan Ketua Polis Pahang seketika nanti untuk kita huraikan dan kita tahu berapa banyak kes yang berlaku. Kabarnya ini bukan menjadi kes yang baru, tahun lalu juga telah pun berlaku, telah pun mendapat laporan berkaitan dengan kes penipuan ini. Okey. Baik. Kita cakap berkenaan dengan pasca banjir ni, mungkin kita boleh kongsikan sikit Fadli berkenaan dengan kemaskinan amaran cuaca. Ya, kita lihat ini amaran yang telah pun dikeluarkan daripada Met Malaysia, dan kalau anda yang ingin mengetahui situasi keadaan cuaca di tempat anda boleh pergi saja ke laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun di Facebook mereka. Ini dia untuk kemaskinan amaran cuaca bahaya ini, peringkat merah yang diramalkan berlaku, hujan yang sangat buruk berlaku, hujan lebat dijangka berterusan berlaku sehingga hari ini 12 Januari akan berlaku di Sabah iaitu di Pantai Barat dan Sadakan, dan ianya juga berlaku di kawasan-kawasan di sekitar semenanjung Malaysia, khususnya di Pahang iaitu di Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin, di Johor seperti mana yang saya katakan tadi, di Keluang, di Kota Tinggi, di Pontian, Kulai dan juga Segamat, termasuk di Johor Bahru, di Sarawak juga iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan juga Mukah, di Sabah saya dah pun sebutkan tadi, dan juga di Labuan. Itu dia ramalan keadaan cuaca ini sebenarnya adalah penting untuk kita merancang segala apa sahaja yang kita ingin lakukan, dan dinasihatkan untuk anda semua yang ingin ke laut pun tidak dibenarkanlah untuk anda ke laut dan sebagainya Dan amaran cuaca ini telah pun dikemaskini bermula semalam sampai ke keesokan harinya, dan difahamkan juga angin berkelajuan 60 km per jam dengan ombak melebihi 4.5 meter juga dijangka berlaku di perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur dan Sarawak. Ianya termasuk juga di Sabah Barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, amaran cuaca ini sebenarnya penting untuk kita, dan diramalkan keadaan untuk perairan ataupun pengedaran monsun timur laut ini, angin itu akan berlaku sehingga bulan April nanti, hujung bulan Mac dan juga awal April. Jadi sekarang ini memang cuaca kita sentiasa lembap sahaja. Okey, baik, itu dia yang menarik untuk kita kongsikan. Nanti kita akan kongsikan bersama dengan Farihah tadi berkaitan dengan taktik penipuan sumbangan masa banjir, dan kita juga telah pun mengemas kini amaran cuaca bahaya peringkat merah, dan kita ingin mengikuti apakah yang menarik di dada akhbar. Silakan Farihah dan juga Anim. Okey, berita harian halaman hadapan sekali pastinya tentang PKP yang bakal dilaksanakan pada 12:01 pada malam ini. 2 minggu larangan rentas negeri telah pun diumumkan. Kita pun tahu bukan sahaja rentas negeri, malah rentas daerah juga dilarang bagi negeri-negeri yang dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Sedikit saya kongsikan di sini, PKP penuh di
di Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Begitu juga di Melaka, Johor dan Sabah. Kita tahu ini adalah antara negeri-negeri yang mencatatkan kes COVID-19 yang tertinggi, lebih-lebih lagi di Selangor, Johor dan sebagainya. Dan PKP bersyarat akan dilaksanakan di Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. PKP pemulihan di Perlis dan juga Sarawak. Okey, apa yang dikabarkan hanya 2 orang sahaja dibenarkan dalam satu kenderaan untuk ke 10 km radius kawasan tersebut untuk anda membeli barang keperluan. Okey, itu sahaja yang dibenarkan setakat ini. Saya rasa mungkin selepas beberapa kali kita mendengar tentang arahan ini, kita dah fahamlah kan, 10 km radius, 2 orang dalam satu kenderaan. Mungkin tidak perlu lagi ada persoalan, habis anak seorang macam mana dan sebagainya kan. Sebab kita sekarang ni berada di fasa PKP. Kalau sebelum ini kita boleh mengikuti fasa itu, kenapa sekarang tidak? Kenapa sekarang banyak soalan yang ditanya? Okey, mungkin lebih clear, lebih jelas dengan arahan ini. Kita harapkan yang terbaik. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut lagi, berita harian penuh dengan perkongsian bagaimana PKP ini akan dilaksanakan. Baik, kita beralih ke NST. Ini di halaman ke-40, maknanya paling belakang sekitu. Kick around by MCO. FAM and other National Sports Association will have to reshuffle their 2021 calendars as a new round of MCO kicks in. Di halaman ke-39, disebabkan oleh PKP yang telah dilaksanakan ini, maknanya mereka perlu melihat balik perancangan yang telah ditetapkan untuk banyak juga pertandingan yang telah ditetapkan oleh FAM sendiri. Following the announcement, the Malaysia Hockey League on January 14 and February 20, and the National Age Group Swimming Championship January 15 until 17, both in the Klang Valley, will have to be postponed to later dates. Although Football's M-League is only due to start on 28 February, FAM and the Malaysian Football League already have contingency plans to ensure the season is not cancelled. Based on their plan, the M-League is expected to be postponed to early April as the MCO is likely to be extended by the government. Jadi maknanya banyaklah juga perubahan-perubahan yang perlu dilakukan bersandarkan kepada arahan MCO ini. Kita merancangkan, tapi pastinya MCO ini lebih penting untuk memastikan kesejahteraan dan kesihatan rakyat sekalian. Jadi kita mengharapkan banyak juga mana-mana yang dah merancang perkahwinan minggu depan, minggu satu lagi dan sebagainya, harapkan bersabar, tak apa, insya-Allah. Mungkin telah ditetapkan yang terbaik buat kalian. Mana tahu kan, kita doakan juga MCO ini akan berakhir. Pastinya kita lah juga menentukan. Betul, kita yang menentukan SOP itu. Kita yang akan menurunkan lagi angka itu supaya tidak lagi kita menyambung PKP ini, insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan perkongsian bersama dengan Fazli pula. Ya, bercakap berkenaan dengan angka, kita masih lagi berada dalam situasi yang mencabar ya untuk kes COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Masih lagi kekal 4 angka, dan yang paling merisaukan kita 1,000, 2,000 ya, tempoh hari dah mencapai 3,000 ya kes COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Saya nak lihat yang dipaparkan di muka surat 4 di Harian Metro untuk dikongsikan bersama dengan kalian semua. Ianya berkaitan dengan terus catat 4 angka, 2,232 kes positif COVID-19, 4 kematian dilaporkan semalam ya. Kes jangkitan baharu COVID-19 masih lagi mencatatkan 4 angka apabila mencatatkan 2,232 kes ya, berbanding 2,433 semalam, dan berlaku sedikit penurunan ya, di mana totalnya 138,224 kes ya. Dan kalau kita lihat, ini dia statistik yang berlaku semalam, angka yang begitu menakutkan kita, di mana semalam mencatatkan 4 kematian, dan secara keseluruhannya kita mencatatkan 555 kematian. Dan anda lihat ya, di bahagian atas yang warna merah jambu itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan yang berada di persekitaran kita ya, melebihi 28,000 ya jumlah keseluruhannya. Dan kalau kita lihat dari segi statistik yang berlaku di Malaysia, negeri Selangor masih lagi mencatatkan angka yang paling tinggi, iaitu 557 kes, diikuti oleh Johor 396 kes dan juga Sabah 374 kes. Dan apa yang paling merisaukan kita sekarang ini ya, kata-kata daripada KP Kesihatan kita, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, di mana sistem kesihatan kita sudah semakin tenat ya, apabila kalau kita perhatikan ya, hospital-hospital yang mana
ada pesakit-pesakit COVID-19 ini, ya, contohnya hospital contohnya di KL dan juga di PPUM, jumlah untuk katil yang berada di sana, ini katil di ICU dah pun mencapai 100%, dan juga 15 buah hospital yang berada di persekitaran Malaysia ini, ya, yang ada pesakit COVID-19 ini, kadar penggunaan katilnya dah pun melebihi 70%. Itulah yang dikatakan, ya, KP Kesihatan kita katakan bahawa sistem kesihatan kita ni semakin tenat. Dan inilah sebenarnya yang dibuat oleh kerajaan kita untuk meredakan, untuk kita melandaikan lengkuk COVID-19 ini, iaitu kita membuat PKP 2.0. Dan diharapkan dengan apa sahaja perancangan yang dibuat oleh kerajaan ini, insya-Allah lah kita doakan sama-sama agar berlaku penurunanlah kadar COVID-19 yang berada di Malaysia ini. Okey, baik, itu dia perkembangan COVID-19. Okey, itu dia antara perkongsian ataupun rangkuman yang kita dapat kongsikan kepada anda. Apakah PKP 2.0 yang bakal dilaksanakan bermula pada hari ini 12:01 malam. Kita harapkan kita sama-sama patuhi SOP, bukan ingatkan anda sahaja. Kami bertiga ingatkan diri kami sendiri sebenarnya untuk mematuhi segala SOP pelitup muka yang kita selalu dengar sebenarnya, dan tidak jemu untuk mengingatkan anda. Okey? Dan mungkin kalian juga boleh dapatkan kan semalam selepas pesanan juga amanat Perdana Menteri kita, boleh dapatkan juga ucapan kan. Baca secara terperinci kerana sebenarnya banyak maklumat yang perlu diketahui berkenaan dengan PKP 2.0 ini. Betul. Kalau kata shopping kompleks buka ke? Ada jawapannya dalam ucapan tu. Maksudnya dah ada boleh pergi kedai atau makan tidak. buka ke? Gerai buka ke? Ataupun hanya boleh bungkus saja? Jadi semuanya ada. Betul, di sini juga dikongsikan di berita harian, kedai makan, gerai hanya untuk hidangan bungkus sahaja. Ini juga bagi membantu melancarkan ekonomi. Dalam masa yang sama, kita juga ingin memenuhi keperluan kita sebagai pengguna, nak makan, nak bungkus semua dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kesihatan, keselamatan kita diutamakan. Yang Fadli nak beriadah berbasikal seorang je ya. Biar tak ada kawan-kawan, tak ada ya. Tapi yang menarik juga dalam putusan khas Yang Berhormat Perdana Menteri kita semalam mengatakan bahawa beliau sedar di mana mereka yang berada dekat rumah tu takutlah berada dalam situasi yang macam PKP tempoh hari, ada berlaku keganasan rumah tangga dan sebagainya. Jadi kelonggaran telah pun diberikan oleh PM kita. Dia kata kalau nak keluar tu pun tak boleh ramai, yang keluar cuma isi rumah sahaja. Jadi tak bolehlah nak beriadah, nak bawa saudara mara dan sebagainya. Boleh keluar, tapi isi rumah sahaja. Agak-agak rasa macam dah tegang sangat, dah jemu tengok muka suami kan. Suami dah jemu tengok muka bini. Kejaplah keluar, kejap main basikal seorang-seorang kan. Lepas tu baliklah lepas setengah jam. Jangan tak balik. Jangan tak balik. Tak balik. Balik punya sebab dulu kalau naik basikal boleh lepak minum. Sekarang tak boleh lah. Tak boleh kan? Nak minum kat rumah. Boleh kat rumah dengan isteri kan. Jangan singgah rumah lain pula minum. Itu bahaya tu. Gelak. Itu pastinya ada ucapan Perdana Menteri semuanya banyaklah dikongsikan kan, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi boleh Google, lihat, baca elok-elok sama suami isteri. Bawa pemahaman tu, faham tu barulah boleh ikut. Tak faham nanti tak boleh ikut. Baik, hari ini nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan penipuan sumbangan banjir kepada penduduk terlibat. Dan samping itu juga, kalau mungkin sekiranya anda ingin menyumbang, kita ada saluran yang betul sebenarnya. Betul. Tabung bencana NSTP Media Prima. Jadi ini antara kalian yang boleh membantu mangsa-mangsa banjir sebenarnya melalui sumbangan kalian. Akaun numbernya, nombor akaunnya ialah di Maybank 5141-0757. Kalau sempat ambil gambar, cepat-cepat ambil gambar. Kalau tak sempat, nanti boleh saksikan siaran ulangan kami di FB Live MHI TV3. Jadi carikan tabung bencana NSTP Media Prima. Sekali lagi, Maybank 5141-05320757. Saluran yang betul insya-Allah akan disampaikan kepada mereka yang memerlukan dengan baik sekali, dan akan dikongsikan juga bagaimana pemberian dilakukan kepada mereka yang memerlukan. Okey? Ya, hulurkan tangan, ringankan beban. Okey, tapi itulah dia. Apa yang saya nak kongsikan juga, kita faham berbagai NGO juga pergi ke Pantai Timur untuk memberikan sumbangan dan sebagainya. Tetapi dinasihatkan agar anda semua yang kalau nak membeli keperluan itu, janganlah anda membeli di kawasan-kawasan yang terjejas di banjir di sana. Sebab apa? Sebab kalau NGO ni dah beli semua, dah pulun semua, takut-takut nanti mereka yang memerlukan, mereka penduduk dekat sana nak beli dah tak ada stok dah. Jadi kalau nak bagi sumbangan tu, kalau boleh tu, belilah di persekitaran di luarlah kawasan yang terjejas akibat banjir. Okey, banyak lagi perkongsian menarik akan kami berikan kepada anda semua. Tapi untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana tahu. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini.
Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Akan melihat Facebook page dia, kerana di Facebook page ni dekat situ ada pelbagai aktiviti yang mereka akan buat, dan seterusnya saya akan contact dengan PIC number lah yang untuk memastikan bahawa NGO ini adalah NGO yang sah. Kita perlu berhati-hatilah sebelum kita membuat sumbangan kepada NGO yang hendak menyumbang kepada mangsa-mangsa banjir. Perlu menyemak dahulu adakah mereka itu adalah sebuah NGO ataupun sebuah organisasi yang sah sebelum mereka terima sebarang bantuan ataupun sumbangan daripada kita. Bagi pendapat saya akan membuat sedikit kajian melalui surat khabar atau dari sumber lain seperti sumber internet untuk mencari yang lebih detail berkenaan the organisation atau NGO yang ingin memberi sumbangan tersebut. Yang biasa saya buat adalah saya akan selidik latar belakang NGO itu melalui pendaftaran NGO berkenaan lah. Latar belakang penaung, pengurusi siapa dia. Kalau organisasi dia organisasi yang tersusun, dia mesti ada penaung, penasihat, setiausaha, bendahari dan AJK. Saya lebih suka membekalkan keperluan bantuan ni kepada NGO melalui organisasi, bukan melalui individu. Dalam situasi ini paling mudah ialah kita Google online saja NGO tersebut, dan jika ada laman media sosial ataupun laman web portal yang sah, daripada situ kita dapat tahu NGO tersebut betul-betul memberikan bantuan untuk masa banjir. Baik, itu dia kita mendengar sebahagian daripada suara rakyat Malaysia. Rata-rata mereka mengatakan bahawa perlunya ada semakan semula latar belakang organisasi sama ada ia wujud atau tidak. Mereka lebih selesa melalui NGO yang telah dikenali daripada individu yang datang untuk membantu dan memberikan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir ini. Baik, kita akan terus berbincang berkenaan dengan topik ini, bagaimana adanya penipuan terhadap sumbangan mangsa banjir kepada mereka yang terlibat. Jadi ini kita nak bersama dengan Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, merupakan Ketua Polis Pahang yang berada di Pahang sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faria. Terima kasih Datuk Seri bersama dengan kami pagi ini di pejabat ya. Ya, di bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang. Baik. Datuk Seri, sebelum kita menjurus kepada topik perbincangan kita, mungkin kita boleh dapatkan juga Datuk Seri berkenaan dengan perkembangan keadaan banjir di negeri Pahang sekarang ini. Bagaimana keadaannya sekarang?
Ya, Fahria, untuk makluman para pendengar MHI pada pagi ini, mangsa sebenar yang dipindahkan ke PPS di seluruh Negeri Pahang di sebelah daerah Negeri Pahang asalnya adalah berjumlah 45,000 orang lebih. Tetapi mangsa-mangsa ini telah pulang seramai 25,000 orang yang masih tinggal di pusat pemindahan sementara seramai lebih kurang 20,000 orang. Jadi ini makin lama kita mengharapkan, kita berdoa agar situasi banjir lama-kelamaan akan dapat diturunkan kadar banjirnya dan mereka-mereka mangsa-mangsa ni boleh pulang ke rumah mereka masing-masing. Datuk Seri, bila kita bercakap berkenaan dengan, ialah kita tahu bahawa masa-masa banjir ni bila dah ada yang pulang tu kan, perlunya nak bersihkan rumah kan dengan harta bendanya yang telah hilang dan sebagainya. Tapi ada juga rupanya sebahagian ataupun segelintir mereka ini yang mengambil peluang dan juga ruang yang ada, konon-kononnya nak membantu Datuk Seri tapi sebenarnya mereka ini menipu dengan cara sebegitu, konon-kononnya nak bagi sumbangan. Jadi mungkin Datuk Seri boleh terangkan kepada kami bagaimana kes yang telah dilaporkan setakat ini berkenaan dengan skam ni. Ya, insya-Allah Fariha. Macam diberitahu awal tadi sistem kesihatan kita telah tenat. Di sini jangan tenatkan perasaan mangsa-mangsa banjir yang telah mengalami banyak kerugian semasa mereka dipindahkan. Kita telah mendapat maklumat-maklumat seperti mana mangsa banjir sebelum ini tahun-tahun lepas ada sindiket-sindiket yang telah bergerak ke lapangan untuk tujuan asalnya membanci kerosakan-kerosakan yang dialami oleh mangsa-mangsa banjir ini. Dan mereka akan mengambil berapa kerugian yang ditanggung oleh mangsa-mangsa banjir, tetapi mereka telah menasihatkan pula mangsa-mangsa banjir ini membayar wang pendahuluan RM1,000, RM2,000 untuk membaiki keseluruhan rumah mereka yang terjejas dengan banjir. Jadi ingin saya nasihatkan kepada orang di luar, asnya mangsa-mangsa banjir ini agar berhati-hati bila didatangi oleh sindiket-sindiket yang menyamar sebagai NGO yang untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Selain daripada itu, Fariha, ada juga melalui Facebook, laman web yang meminta orang ramai untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang ingin diberi kepada mangsa-mangsa banjir ini. Di sini juga saya ingin menasihatkan kepada mereka-mereka di luar sana yang ingin membantu dan bersimpati kepada mangsa-mangsa banjir ini, rujuklah kepada pihak-pihak berkuasa, khasnya Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Pusat Kawalan Banjir PKOB di daerah-daerah di seluruh Negeri Pahang yang boleh memberi maklumat-maklumat terkini di mana saluran-saluran sumbangan ini boleh disalurkan dan boleh diperolehi terus oleh mangsa-mangsa banjir ini. Jadi ada dua pihak, satu pihak yang menjadi mangsa yang boleh menerima bantuan-bantuan tanpa ditipu oleh sindiket-sindiket atau scam-scam. Satu pihak lagi yang bermurah hati untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir agar kedua-duanya dipanggil pada win-win situation, masing-masing akan mendapat manfaat pada mereka-mereka yang memerlukannya. Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada menyebut berkenaan dengan tahun lalu juga berlakunya kes sedemikian kan. Jadi bagaimana? Adakah tertangkap pihak PRM dapat menangkap juga mereka yang menjalankan sindiket sebegini? Sebab kita tahu kalau untuk makluman Fariha, sindiket-sindiket ini bijak, dia licik, dia akan menggunakan pihak ketiga untuk memasukkan akaun-akaun kemasukan wang-wang ke dalam akaun-akaun pihak ketiga dan kita telah mengesan dan kita telah menangkap pihak ketiga itu, tetapi kita masih lagi belum dapat mengesan sindiket utama dia, kepala utama dia yang menjanakan pemikiran untuk menipu mangsa-mangsa ini. InsyaAllah dari di sinilah ingin pihak polis menasihatkan kepada orang ramai yang ingin membantu dan mangsa-mangsa itu sendiri agar berhati-hati bila didatangi oleh sindiket-sindiket yang mengaku mereka daripada pihak NGO yang hendak membantu mangsa-mangsa banjir khasnya di Negeri Pahang. Datuk Seri juga mungkin bagaimana tindakan ataupun pemantauan PRM sendiri kan, sebab kita Negeri Pahang masih lagi dalam keadaan melalui fasa banjir ni kan, sebab ada daerah yang telah
pun surut, ada daerah yang masih lagi berdepan dengan banjir ni. Jadi mungkin tak setara dia punya keadaan tu. Melalui pemantauan sedikit sebegini, bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh PDRM sendirilah supaya tidak berlakunya sedikit ini berluasanya mereka? Ya, jadi untuk makluman pendengar-pendengar MHI pada pagi ini, sindiket-sindiket ini akan mengambil peluang di mangsa-mangsa ini dalam keadaan terdesak, memohon bantuan-bantuan. Jadi di situlah mereka akan pergi. Contohnya di Negeri Pahang ni, Temeloh dan Maran menjadi daerah yang paling ramai sekali yang terjejas dengan banjir dan masih lagi ditempatkan di PPS di seluruh di daerah-daerah tersebut. Di sinilah sindiket-sindiket ini akan hantar ulat-ulat dia yang kita panggil ulat-ulat sindiket ini untuk pergi. Khasnya mereka akan permulaan untuk membanci, mengambil maklumat-maklumat pada mangsa-mangsa banjir, berapa kerugiannya. Jadi bila mereka telah tahu yang mangsa ini telah termasuk dalam perangkap mereka, di sinilah mereka akan memain peranan untuk menipu mangsa-mangsa ini untuk membayar certain amount untuk membolehkan mereka mendapat bantuan yang tidak akan kesampaian, Fariha. Setakat ini belum ada lagi laporan yang dilaporkan oleh penduduk tempatan, Datuk? Belum lagi. Di sini pihak polis nak mengingatkan tidak mahu jadi seperti tahun lepas. Mangsa-mangsa dah kena baru kita orang cakap sedar. Di sini pihak polis Pahang mengambil inisiatif awal untuk mencegah sebelum berlakunya kes-kes penipuan ke atas mangsa-mangsa banjir. Sekiranya mereka menjadi mangsa, Datuk Seri, mungkin ada yang tertanya, adakah kalau misalnya dah bayar 2,000 kan, dah laburkan duit 1,000, 2,000 tu, memang duit tu tak akan dapat balik, Datuk Seri? Tidak akan dapat balik. Kita boleh mengesan di mana akaun pihak ketiga yang dimasukkan. Kita akan dapat menangkap akaun pihak ketiga, tetapi kita tak sukar untuk mengesan dalang utama dalam penipuan ini. Datuk Seri, sedikit nasihat sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton MHI pada pagi ini. Ya, Fariha, pihak polis khasnya Kontijen Pahang, apabila kita melawat mangsa-mangsa banjir, baik mereka di semua daerah-daerah yang terkesan, amat hiba, Fariha, amat hiba, di mana rumah-rumah mereka ditenggelami, habis harta benda mereka, agar tetapi ingin juga pihak polis menasihatkan mangsa-mangsa ini agar berhati-hati dari soal penipuan oleh sindiket-sindiket yang akan turun tak lama lagi. Kita yakin sindiket-sindiket akan turun tak lama lagi, dan saya telah mengarahkan semua pegawai polis saya, OCS Balai, memberikan maklumat-maklumat terbaik dan nasihat-nasihat terbaik kepada mangsa-mangsa banjir, dan juga kita akan memantau NGO yang masuk ke Negeri Pahang dengan alasan untuk membantu. Dan disebabkan ada PKP dan PKPB daripada negeri-negeri yang merah ni, kita akan tentukan hanya NGO yang betul-betul ikhlas untuk membantu yang kita benarkan, dan mereka juga mesti merujuk kepada PKOB di pejabat daerah-daerah yang ada di seluruh negeri Pahang. Baik. Terima kasih Datuk Seri di atas perkongsian ini. Sedikit mungkin kita boleh iktibar kepada semua, tak mahu lagi berulang kes yang sama seperti tahun lalu. Terima kasih Datuk Seri. Jaga diri Datuk Seri ya. InsyaAllah. Terima kasih Faria. Ya, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Datuk Seri Abdul Jalil Hassan merupakan Ketua Polis Pahang. Jadi diingatkan kepada semua sekali lagi, mungkin ada dalang dan juga individu yang mengambil kesempatan di atas kesusahan dan kepayahan yang dilalui orang lain. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bersama dengan Anim bercakap berkenaan dengan kempen Tahun Baru Cina. Dah nak Tahun Baru Cina dah 2021 ni. Semuanya selepas ini bersama dengan Anim ya.加倍多一天 Money Money Ho Ho Money Money Ho 开心最重要，微笑让人不会老。 Money Money Ho Ho Money Money Ho 和幸福拥抱，祝你每一天都好。
Ya, itu dia Chinese New Year ataupun Tahun Baru Cina. Kempen telah pun berlangsung sebenarnya untuk Tahun Baru Cina Media Prima Berhad, yang mana tadi anda dapat saksikan kemeriahan mereka, bagaimana mereka menghasilkan satu video dan lagu tu sebenarnya lagu yang baru saja dihasilkan sempena dengan sambutan pada tahun ini. Okey, terus saja kita bersama dengan salah seorang selebriti yang turut menjayakan kempen Tahun Baru Cina Media Prima Berhad ni bersama dengan Tan Lei Teng. Apa khabar? Khabar baik, thank you. Okey. Selamat pagi Yani, Ya, selamat pagi pagi kepada semua penonton MHI. Okey, terima kasih. Ceria kan? Macam dalam video tadi kan? Okey, penghasilan video tu tadi mungkin kita boleh sentuh sikit sebab sangat meriah dan difahamkan ianya dihasilkan menjadi salah satu cabarannya adalah kita kena patuh juga SOP sebelum penggambaran semua kan? Ya, kami buat rakaman music video itu pada tahun lepas. I rasa mungkin November ke, I dah lupa tu tarikh. Tapi masa tu dah PKPB ya. Atau ada banyak SOP yang kami semua orang kena mematuhi. So sebelum rakaman semua orang pakai mask, habis make up, tunggu, stay berjarak. Lepas tu bila menari juga kena ada jarak tau. So memang cabaran jugalah kan. Cabaran juga. Tapi boleh suasana tu Tahun Baru Cina tetap dirasai lah. Okey, lagu tu juga lagu yang baru dihasilkan dan anda juga merupakan salah seorang yang menyumbang suara untuk lagu tu. Habis macam mana penghasilan dia? Kami nyanyi dengan semua rakan sekerja, rakan selebriti dan kami juga menari. Kena belajarlah dari awal pagi sampai petang. Step tau. dia tu. Ya, step by step. Berlatih lagi, keep on lah. Supaya persembahan itu menarik kan. So memang memorable. Sebab Teng sendiri bila kita cerita tentang penglibatan kali pertama melibatkan diri untuk kempen Tahun Baru Cina bersama dengan Media Prima Berhad. Macam mana pengalaman Teng sendiri melihat kepada cukup meriah tetapi sederhana namun begitu masih lagi dapat dirasai? Kalau sebagai duta kepada kempen ni, kami semualah memainkan peranan yang penting untuk menyebarkan tu message yang positif kepada semua penonton kan. Sebab tahun 2020 memang tahun yang penuh dengan pelbagai cabaran. Betul. So kami berharap melalui duta-duta kami menyebarkan happiness, kebahagiaan kepada semua orang. Sebab kita sahaja yang ada untuk mereka kan, untuk dekat dengan mereka. Okey, Money Money Home. Money Money Home merupakan tema kempen Tahun Baru Cina Media Prima Berhad pada tahun ini. Kenapa pemilihan tema tu? Sebab walaupun nama maskot kami, ini maskot lah. Okey. Zodiak lembu. Tahun ni kan tahun lembu. Ya, tahun lembu. Ciri-cirinya kerja dengan kuat, rajin kan. Nama English dia money tapi sebenarnya sebutan dalam bahasa Mandarin dia actually manly tau. MANLI. Dia ada dua erti. Erti pertama dia lebih kurang sama dengan money lah, actually rezeki. Erti yang kedua penting, penuh bertenaga. Manly. Ya. So melalui maskot ni kami harap boleh menyampaikan satu message. Pada tahun 2021 kami menghadapi cabaran dengan penuh bertenaga dan semoga semua orang dikurniakan rezeki. Ya, walaupun kita berada di rumah. Sebab tu ada home kat ujung tu kan. Money Money Home. Maknanya walaupun kita berada di rumah masih lagi kita dapat berusaha kan. Okey, kita difahamkan juga selain daripada maskot, ada juga barang-barang merchandise yang lain juga turut dijual di website yang ada. Dan juga rangkaian sikit, kongsikan mana tahu berminat nak beli merchandise di hadapan ini. Ya, ini maskot kami yang nama bahasa Inggeris Money lah. Ini juga album yang salah satu barang eksklusif dan couplet dijual di rangkaian kedai buku popular. Ya, ini bila tahun baru kami letak pada tu pintu. Okey. Ini apa dia punya selamat datang ataupun selamat Tahun Baru Cina? Maknanya bila lembu datang, tahun lembu datang, ada happy things will come together. Ada ong lah. Ya, ada ong bertuah juga. Okey. Lagi satu dia actually come with another one. Ya, dua. When spring comes, semua orang
boleh merasai kegembiraannya. Okey. Ini setiap merchandise yang dijual pasti ada maksud-maksudnya kan? Ya, Okey, betul. ramai juga yang terlibat dalam kempen ni. Mungkin boleh kongsikan siapa lagi yang terlibat dalam kempen Tahun Baru Cina ini? Ramai termasuk Henley ya. Henley pada masa tu seronok juga. Dia main solo tau bila buat rakaman. Kami sebab dia masa tu dia dekat Sabah I think. Okey. Dia kena kuarantin dulu. Okey. Baru dia boleh join kami untuk membuat rakaman video music ini. So dia kuarantin 14 hari. Habis tu dia pergi studio sendiri. Okey. Dia buat rakaman sendiri dengan chroma key dan sebagainya. Dia nyanyi sendiri. Lepas tu baru edit masuk. Sebenarnya dia tidak lakukan penggambaran bersama-sama. Tidak. Okey. Dan juga difahamkan ada drama yang dilakonkan oleh Henley. Ya, drama tu namanya Hello My Little Fortune. Okey. Actually dah mula disiarkan mulai 8 Januari. Okey. Dia disiarkan setiap Jumaat pukul 9 malam. So itu ceritanya tentang apa? Tentang 4 malaikat yang turun ke bumi untuk memberikan tuah dan kebahagiaan kepada individu yang terpilih lah. The chosen one. Ya. Okey, itu juga anda boleh saksikan sekarang ni masih lagi berlangsung kan? Yes. Okey, harapan daripada Leteng sendirilah melihat kepada Tahun Baru Cina ni memang begitu mencabar ya, bukan sahaja untuk mereka yang terkesan, tapi saya kira setiap individu sekarang ini melalui fasa yang cukup mencabar. Adanya tank di sini untuk memberikan positivity kepada mereka. Ya. Silakan. Semoga semua orang lah dapat rezeki, dikurniakan rezeki. Lepas tu memang penuh bertenaga untuk menghadapi sebarang cabaran dalam kehidupan kita, termasuk masalah banjir. Harap-harap dia masalah ni habis. Dan lepas tu semua orang dapat kerja, dapat rezeki dan sihat. Dan stay safe, stay home. Kan? Okey, untuk keluarga Teng sendiri berada di mana? Sambutan Tahun Baru ini, adakah menyambut bersama dengan keluarga? Ya, saya dengan suami, keluarga kami dekat Klang. Okey. Tapi kalau macam tahun lepas kan, selalunya pada hari kedua Tahun Baru Cina, saya akan balik ke rumah kampung saya juga, dekat Taiping, Perak. Okey. Tapi saya rasa tahun ni mungkinlah tak dapat peluang ni. Dah tapi berapa tak tahun apa. tak balik? Tahun lepas sempat balik? Sempat balik? Tahun ada balik. Okey, tahun balik. ni lah baru pertama kali tak balik Perak. Ya, I think lah sebab kalau infectivity rate dia tak goes down, mungkinlah tak dapat balik untuk reunion. So, tapi tak apa. Kami semua orang bersabarlah. Betul. Yang paling penting sekali keselamatan kita dan juga kesihatan kan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tan Lei Teng, salah seorang duta kepada kempen Tahun Baru Cina Media Prima Berhad yang telah pun berlangsung daripada tahun lepas sebenarnya. Tapi tahun ini mungkin lagi ingin menyemarakkan sambutan Tahun Baru Cina sehinggalah pada 12 Januari nanti. Selamat Tahun Baru Cina diucapkan untuk yang lebih awal sedikit ucapannya daripada saya kepada anda semua. Okey, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ni kita nak bincangkan tentang elakkan pembelian panik. Ada yang dah panik buying ke? Belum kan? Okey, seketika nanti perkongsian di Malaysia hari ini. Ya, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Kalau tadi anda bersama dengan Anem dan sekarang anda bersama dengan saya Fazli Fuad pula ya. Saya nak tanyalah kepada anda semua, adakah anda ni tergolong dalam golongan orang yang membuat pembelian panik? Dan kalau anda tergolong dalam kumpulan tersebut, kenapa agaknya anda membuat pembelian panik? Dan saya percaya ada di antara kita yang membuat pembelian panik ni disebabkan apa? Sebabkan mereka ni mendapat mesej tular yang mengatakan bahawa kerajaan akan membuat lockdown secara total dan sebagainya, dan menyebabkan anda rasa macam takut kan? Takut stok tak ada, itu yang anda berpusu-pusu untuk membuat pembelian panik. Kan? Itu salah satu sebablah kenapa anda membuat pembelian panik. Tapi saya percaya peniaga-peniaga yang berada di luar sana pun mereka kata, manalah ada kata orang tu apa, stok cukup dan sebagainya kan, dan tak perlulah untuk anda membuat pembelian panik. Jadi nak tahu sama ada stok tu cukup ke tak, jadi bersama kami di talian sekarang ini kita bersama dengan Sheikh Muhammad Khalib Sheikh Abdul Majid, salah seorang pemilik kedai di Rawang, Selangor. Assalamualaikum Cik Khalib. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik Cik Khalib. Bagaimana situasi sekarang ni di kedai? Adakah
ramai di antara masyarakat ataupun mereka yang berada dekat sana ni berpusu-pusu sebenarnya nak membeli barangan keperluan ataupun sekarang ni keadaan terkawal, tak ada pun orang nak membeli, panik ni. Cik Khalid. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya tengok memang ramailah pelanggan-pelanggan setempat di sini yang turun ke sini untuk membeli barang-barang keperluan harian lah. Seperti ikan, sayur, barang-barang keren untuk keperluan di rumah lah. Jadi saya di sini saya tengok memang ramai lah. Jadi kalau kita tengok, saya boleh pusing-pusing di kawasan kedai saya sikit, Kalau kita tengok bekalan-bekalan pada hari ini memang banyak ikan-ikan tengok. Ikan, sayur-sayur memang mencukupi lah pada hari ini. Tak ada masalah. Jadi situasi ini berbeza Yelah sebab apa? Sebab kerajaan dah mengumumkan besok akan berlaku PKP. Jadi memang situasi ini berbeza lah. Kalau sebelum ini, kalau kerajaan tak umumkan PKP ni, keadaan pagi-pagi macam ni memang tak ramai sebegini rupa atau macam mana? Saya rasa buat sementara ni macam biasa lagi lah. Sebab mungkin hari pertama ni mungkin dalam 1-2 hari ni mungkin macam biasa lagi. Mungkin besok ataupun lusa kita tak tahu lagi lah. Tapi buat sementara ni alhamdulillah lah masih terkawal lah apa-apa benda masalah kan. Baik, Cik Khalid, andai kata kalau mereka sekarang ni yang masih lagi belum keluar untuk membeli barangan keperluan, bagi pandangan Cik Khalid sendiri, salah seorang daripada pemilik kedai, adakah stok sebenarnya memang mencukupi ataupun kita terlambat sebenarnya? Kalau misalnya kata kalau kita keluar lambat, stok tu dah habis atau bagaimana? Okey, sekarang setahu saya stok memang mencukupi, tak ada masalah. Stok memang banyak. Kalau kita tengok pun, saya bagi tengok lagi sekali lah kawasan kedai saya. Kalau tengok buah-buahan pun ada, barang-barang keperluan dalam kedai pun ada, tak ada masalah. Memang banyak mencukupi, tak perlu risau semua rakyat Malaysia. Okey, kita sedar tadi Cik Khalid ada tunjuk di bahagian luar tadi tu ada apa? Ada sayur-sayuran, ada macam ada ikan dan sebagainya. Okey, bercakap pasal ikan ni sebab sekarang ni dekat Pantai Timur sekarang ni kan musim banjir, jadi nelayan pun musim tengkujuh sebenarnya, nelayan pun agak kurang ke laut. Jadi bagaimana agaknya harga ikan sekarang ini di musim tengkujuh ni? Okey, sekarang ni harga ni memang ada sedikit naik lah, tetapi masih dalam kawalan, masih banyak lagi ikan yang ada. Contohnya kalau katakan 10 jenis ikan, mungkin 2 saja yang tak ada. Yang lain mesti ada punya, tak ada masalah. Ikan-ikan memang banyak lagi stok. Okey, apa yang ditakuti sebenarnya oleh pembeli ni, bukan apa macam saya sebut tadi, takut stok tak ada. Lagi satu, takut ada di antara penjual-penjual ni yang sanggup untuk menyimpan stok ni. Cik Khalid, sebab apa? Sebab mereka ni simpan stok, sebab mereka ni nanti kalau misalkan tak ada permintaan, banyak orang nak membeli, dia keluarkanlah stok tu. Bagaimana Cik Khalid melihat sesetengah peniaga ni yang sanggup untuk menyimpan stok ni dan keluarkan, lepas tu letak harga yang tinggi ni, Cik Khalid? Macam tu tak betul lah. Itu memang tak ada bertanggungjawab lah. Sebab sekarang ni keadaan dalam kesusahan COVID dengan banjirnya kan, tak perlu adalah isu-isu yang semacam tu. Sebab kita mesti bekerjasama lah dengan masyarakat yang sedia ada ni. Kita perlu membantu sikit sebanyak kepada pelanggan-pelanggan yang ada tu. Jadi saya rasa yang mana yang tak mengikuti perintah-perintah kerajaan tu tak perlu buat perkara-perkara yang tak betul macam tu lah. Encik Khalid, macam mana Cik Khalid memastikan bekalan barangan dan juga bahan mentah yang Cik Khalid jual ni sentiasa mencukupi untuk pembeli-pembeli di sekitar Rawang itu, Cik Khalid? Okey, saya sentiasa menghubungi lah saya punya pembekal-pembekal. Contoh pada baru ni keadaan belah timur sana dilanda banjir. Jadi saya terpaksa selalu hubungi beliau lah sebab kita nak kadang-kadang kita nak keluar daerah, kita nak keluar negeri tu barang-barang tu kadang-kadang dia tempat penanaman dia orang tu habis kena banjir. Jadi kita kena info selalulah dengan pihak-pihak yang tertentu tu. Cik Khalid, besok kita akan memulakan PKP. Sebagai salah seorang daripada pemilik kedai, nak tahulah apakah antara barangan-barangan yang boleh dikategorikan sebagai macam mencabar lah sebenarnya, yang banyak sebenarnya permintaan daripada pembeli-pembeli ni? Macam tu saya rasa ayam lah, ayam nombor 1 jugalah. Tapi ayam alhamdulillah stok ada lah, ada. Tapi cuma harga mungkin sedikit masalah sikit lah. Tapi masih terkawal semua daripada saya tak ada masalah lah. Macam sebelum-sebelum ni lah, tak ada masalah. Roti macam mana roti? Roti ada stok? Sentiasa ada roti Ya. Roti. Sentiasa ada Ada, sentiasa ada. Tak ada masalah. Sekarang ni stok masih banyak. Tengok saya tunjuk sikit. Ya. Roti kan? Nampak, sentiasa ada
Dia tak macam Ada, yang saya PKP cakap dia 1PO hari tu, tempoh hari lah kan. Orang cik roti dan sebagainya. Okey, di dalam kedai saya lihat semakin bertambah ya pembeli-pembeli yang nak membeli barangan keperluan. Jadi bagaimana Encik Khalib nak memastikan mereka ni supaya mereka ni mematuhi SOP di kedai ni, Encik Khalib? Dia wajibkan mematuhi SOP, sentiasa menulis nama, mengambil suhu. Lepas tu nombor telefon tu yang penting, sebab bila berlaku apa-apa masalah yang berlaku yang terkena jangkitan ke apa, kita senang untuk hubungi lah. Sebab macam saya seorang pemilik kedai, saya perlu tahu siapa customer saya yang datang beli kan. Jadi yang penting kanak-kanak tu, kalau dapat kita nak kontrol kepada kanak-kanak tu, kalau dapat jangan masuk ramai-ramai ke dalam kedai, dan kita kontrol lah berapa orang, contoh 5 orang, 10 orang sekali belilah ketika PKP ni. Betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada di antara ibu bapa yang mungkin nak bawa anak-anak tu sebab tak sanggup nak tinggalkan dekat kereta apa kan, bawa sekali. Kalau boleh tu sekarang ni PKP ni tinggalkanlah ya. Encik Khalib, apakah mungkin harapan Encik Khalib? Yalah, besok kita nak memulakan PKP ni. Mungkin ada harapan yang mungkin diberikan kepada mereka. Silakan Encik Khalib. Okey, harapan saya kepada seluruh rakyat Malaysia, sama-samalah kita jaga disiplin, jaga kita punya jarak 1 meter tu, senantiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia tu. Tolonglah kita jaga kita lah lepas ni, okey? Yalah. Ya, insya-Allah. Jadi kami pun doakan semoga perniagaan Encik Khalib ni tambah maju ya, ramai-ramailah beli barang keperluan kat sana. Baik, Encik Khalib, terima kasih Encik Khalib. Ya, sama-sama. Okey, itu dia. Alhamdulillah kita telah pun bersama dengan salah seorang pemilik kedai di Rawang Selangor, Sheikh Muhammad Khalib Sheikh Abdul Majid. Jadi kepada anda semua, Encik Khalib pun dah bagi tahu tadi stok sentiasa mencukupi. Dari awal sampai akhir saya rasa dia cakap stok sentiasa mencukupi. Jadi anda semua tak perlulah untuk membuat pembelian panik. Sebab apa? Sebab kawalan harga dan juga kawalan barangan keperluan ni yang telah pun dikawal oleh KPDHCP ni, mereka sentiasa untuk memberikan jaminan ya bahawa bekalan-bekalan ini sentiasa mencukupi, dan juga mereka ini akan memantaulah setiap barangan keperluan itu ya sentiasa ada di kedai masing-masing. Baik, kita nak berhenti pada seketika. Sekarang nanti kita nak bersama dengan Anem. Anem akan menerima salah seorang daripada pengacara TOP ataupun Trio on Point. Segalanya pastinya di Malaysia hari ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Trio
On Point menemui anda. Kalau ada pemalsuan dokumen tu, takkan dia nak buat secara percuma kot. Kalau nak kata tak halal, sebenarnya kita dah tak boleh berniaga dah kat sini. Soal integriti ini soal rasuah. Ada lebih 12,000 mutasi. Mampukah kita mencapai imuniti kelompok? Standby bahawa election ataupun pilihan raya umum ke-15 akan diadakan. Mencari punca ataupun mencari isu penyelesaian. Semuanya dalam Trio On Point. Itu dia Trio On Point NTV7. Saya panggil program ni program Bro-Bro. Sebab semua pengacara dia adalah lelaki-lelaki yang hebat, akan memperdebatkan atau membahaskan isu-isu semasa dan banyak lagi sebenarnya topik yang ingin dibincangkan. Nak tahu apakah tarikan program ini dan bilakah ianya bersiaran untuk menceriakan hari anda? Kita ingin bersama dengan salah seorang pengacara Trio On Point ataupun TOP, Nas Rahman. Okey, kita cuba dahulu sebab kita buat panggilan video bersama dengan Nas Rahman. Hello, Assalamualaikum Nas. Nas. Okey, kita masih lagi mendapatkan Nas Rahman, antara pengacara-pengacara yang akan bersama dengan anda untuk Trio On Point ni. Ramai lagi sebenarnya, lebih kurang 8 orang. Nanti Nas akan kongsikan insya-Allah kalau kita sempat bersama dengan beliau. Dan kalau anda mungkin dah pernah saksikan siaran yang pertama pada 4 Januari, program ini disiarkan selama 1 jam di NTV7 bermula pada hari Isnin hingga Rabu jam 6 petang. Antara topik-topiknya adalah isu semasa seperti anda dapat saksikan di promo sebentar tadi, isu tentang kartel daging haram, dan juga mereka ini sebenarnya lebih kurang kepada menyuarakan pendapat tersendiri, tapi pendapat seorang lelaki yang mempunyai sedikit sebanyak ilmu tentang isu yang ingin dibincangkan. Itu yang menjadi tarikan program ini. Dan antara hos ataupun pengacara dia adalah Nazruddin Rahman, seperti yang dikabarkan tadi, ada Azmi ataupun AG Kul FM. Ada juga Datuk Zaini Hassan, bekas pengarang kanan utusan, Farish Aziz, Nirwan Justin, Tinavesh dan juga Akmal Nazri. Semua bro-bro di situ untuk menyuarakan pendapat mereka. Menarik program ni, anda kena saksikan. Macam mana bro, Fazli? Saya salah seorang bro, tapi saya bro di MHI je lah kan. Tapi saya rasa ini salah satu daripada rancangan terbaru yang bakal ditayangkan di NTV7 sebenarnya. Dan ini pengisian menarik untuk dah kita. Ditayangkan dah sebenarnya? Ya, dan sudah pun ditayangkan. Dan saya percaya ianya sedikit sebanyak dapat kita memberikan banyaklah input-input yang berguna sebenarnya. Kan? Sebab ianya buah fikiran daripada bro-bro. Sebab kadang lelaki perempuan ni mempunyai persepsi pandangan yang berbeza. Beza. Dan mungkin rancangan ini juga akan mendapat perhatian wanita-wanita di luar sana. Okay. Kalau mungkin dah bersedia, Nas Rahman. Hello. Hello, Assalamualaikum Nas. Waalaikumsalam. Itu dia. Manalah menghilang tu. Trio On Point kita. Okey Nas, kita dah kongsikan dah sikit tadi sebenarnya, tapi tak best lah kalau saya sendiri yang kongsikan tentang program yang diwawancarakan oleh Nas sendiri. Mungkin boleh kongsikan Trio On Point NTV7. Apakah keistimewaannya? Alhamdulillah, terima kasih kepada tim MHI dan memberikan kami peluang untuk berbicara di sini. Jadi program Trio On Point ni saya teruja untuk mengacara bersama-sama dengan ada yang berpengalaman, ada yang baru juga. Dan kami bakal mengupas isu-isu semasa dengan telus dan ikhlas. Itulah Trio On Point. Maknanya ni tak ada cover-cover, tak ada ikut running order ataupun tak ada ikut buku. Ini memang secara ikhlasnya dari hati setiap lelaki. Betul? Setiap lelaki buat masa ini. Jadi Trio On Point ni memang ada running order sebab semua yang kita diskusi mesti ada structure. Untuk kita di Trio On Point, we plan our work and work our plan. Tapi bila kita sedang mengusulkan isu-isu yang dekat di hati rakyat ni, kita sebagai rakyat juga dalam panel Trio On Point, kita cuba bahaskan sesuatu isu dengan telus dan ikhlas, dan kita juga dapat feedback daripada orang-orang yang berkenaan untuk menyuluh dengan lebih menyeluruh sesuatu isu. Dan bila kita discuss tu, kita akan utarakan juga personality masing-masing. Setiap orang, setiap pengacara dalam rancangan ini ada personality dia. Dan kadang-kadang ada yang panas, kadang-kadang ada yang sejukkan keadaan, tapi semuanya untuk menyuarakan suara hati rakyat. Okey, kita dapat saksikan juga topik antara yang terawal dibincangkan adalah berkaitan dengan isu kartel daging haram dan telah pun berlangsung. Macam mana dengan sambutannya selepas 4 Januari yang lalu kita dapat saksikan Trio On Point ni?
Syukur Alhamdulillah. Jadi feedback yang kita dapat daripada viewers dan juga daripada laman sesawan kita di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya memberangsangkan kerana mungkin tak pernah ada program yang membawa treatment sebegini rupa di mana pengacara sendiri akan orang kata berbicara dengan telus dan kadang-kadang panas juga suasana dalam tegang studio. juga ya. Okey, Nas, hari ini panas, apakah panas. topik yang akan dibincangkan? Sebab hari ini difahamkan pukul 6 petang seperti biasa akan bersiaran. Adakah Nas akan bersiaran pada hari ini? Topik apa? Alhamdulillah saya akan cuba hari ini take a step back orang kata dan kita biarkan wajah-wajah baru. Jadi saya bersama dengan Muhammad Azmi atau AG Cool FM kita dan juga Datuk Zaini Hassan merupakan 3 anchor utama. Datuk Zaini Hassan merupakan bekas pengarang kanan utusan Malaysia. Jadi kita ada pengalaman di sana. Tapi kita juga ada muka-muka baru iaitu Farish Aziz, Nirwan, Justin Ang, Tevanesh dan juga Akmal Nazri yang baru saja berlangsung perkahwinan. Selamat pengantin baru. Wah, selamat pengantin baru diucapkan. Tapi dia macam distracted sikit dengan poster di belakang Nas tu. Kita punya executive producer sangat berminat nak tengok. Cuba pan sikit kamera boleh? Nak pan sikit kamera? Okey. Itu poster apa? Inilah filosofi hidup saya. Iron Man versus Hang Tuah. Jadi dalam kita menceburi dunia baru, jangan kita lupa dari mana kita datang. Reminder untuk saya lah, dari reminder. Patutlah untuk daripada rakyat dulu Malaysia sampai sekarang kekal dan masih lagi disebut-sebut dalam industri. Macam tu. Amin. Sekarang kita jalan-jalan cari kebenaran begitu. Okey Nas, harapan Nas dan macam mana nak mungkin mengingatkan kepada kita semua, antara salah satu yang perlu diingatkan adalah pastinya esok pelaksanaan PKP. Tapi sambil-sambil kita nak bekerja, sambil-sambil tu mungkin Nas ada nasihat tersendiri untuk mereka semua di luar sana. Silakan. Wow, kalau nak saya katakan nasihat, kita semua sama, orang kata hashtag kita jaga kita. Jadi topik kita pada hari ini yang dibawakan oleh barisan muda kita iaitu SOP PKP. Jadi semalam kita bersiaran sejurus selepas perutusan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Jadi walaupun ada terperanjat di sana tapi kita masih dapat menjalankan tugas Alhamdulillah, dan kita akan ingatkan rakyat Malaysia sekali lagi apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu kita tumpukan perhatian, dan yang paling penting kita harus harungi memerangi COVID-19 bersama-sama. Kita reda kerana keputusan telah pun dibuat. Jadi 2 minggu dan persoalan sekarang insya-Allah harap-harap rakan-rakan seperjuangan saya akan highlight juga 14 hari. Tapi dalam PKP 1.0 dia akan melarat sebagainya. Macam mana pula dengan PKP 2.0? 2 minggu? Mungkin tidak. Kita nantikan. Betul, kita harapkan yang terbaik. Terima kasih Nas. Jaga diri juga. Kita harapkan yang terbaik untuk siaran pada petang ini. Sampaikan salam kepada tim. Kita bersiaran pukul 6 petang setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu di saluran Filit NTV 7. Okey, Trio on Point. Terima kasih Nas. Itu dia Nas Rahman, salah seorang pengacara Trio on Point NTV 7. Ramai lagi kabarnya hari ini barisan hadapan iaitu barisan yang muda-muda pengacaranya. Jangan lupa saksikan Trio on Point NTV 7 6 petang hari ini. Okey, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini ada seorang penyanyi kecil molek sahaja dah pun bersedia, Aidilia Hilda. Nak kenal lagi beliau? Jom bersama dengan kami di MHI seketika nanti. Alia. Alia, apa khabar Alia? Sihat, Alhamdulillah. Halus je. Namanya Aidilia Hilda. Tapi saya panggil Alia. Alia. Kenapa ramai yang berbelit lidah nak sebut? Betul. Senang Alia saja. Okey, kita minta jarak-jarak sikit lah ya. Betul. SOP. Yes. Apa khabar? Macam mana dengan single terbaru? Alhamdulillah, dekat YouTube dah capai 1.4 million. Wow. Itu bila? Kita keluar pada 16 November hari tu. So dah sebulan lebih kot, kan? Lagu awak ni memang comel-comel kan sebab cakap pun comel. Tak dia macam secara natural. Tengok video klip pun comel. Secara natural ni memang comel. Betul video klip pun memang sesuai dengan awak. Maksudnya itu adalah awak. Betul. Pastel colour. Yang menjadi perhatian tontonan sampai berjuta-juta ni disebabkan kecomelan. Ada rasa sebab
TikTok. Oh, sebab okey. TikTok, Ha. sebab TikTok sebenarnya kita dah dapat 22 juta viewers dekat TikTok. Untuk lagu ni Mereka untuk, Dance. Yes, untuk Tak Mau Mau Challenge. Macam mana TikTok Malaysia boleh bekerjasama dengan Alia sendiri? Alhamdulillah rezeki. Mungkin syarikat pengurusan saya yang uruskan, alhamdulillah TikTok pun terima lagu ni dengan baik. So kita ada hashtag kita sendiri iaitu Tak Mau Mau Challenge. So dah 22 juta, alhamdulillah. So terima kasih kepada sesiapa yang dah join Tak Mau Mau Challenge. Hari tu ada hadiah sebenarnya. iPhone 12. Nak buat ke? Sebab dia pandai buat TikTok. Nak buat TikTok. Okey, Lagu ni siapa? Ciptaan siapa sebenarnya? Okey, lagu ni dihasilkan oleh Acoy Fluetic dan Oja. Patut macam kita dapat rasa sentuhan dia kan? Ya, betul. Rakan-rakan awak tu datang semalam kan? Ya, betul. Fluetic datang semalam kan. Kalau nak tahu, Zalika, music video Zalika, sayalah Zalika tu. Okey, Zalika. Korang perasan tak? Bunyi lu Dah tadi. perasan Nama betul dah lagu tu. 3 tahun dah. Masa tu macam sangat berbeza. Ya ke? Okey, jadi selain daripada awak menyanyi, awak jadi FM kan masa tu? Betul. Macam pakai Betul, saya pakai talkback semua. Kira geng Betul, Aswara dulu kan dengan Betul, saya yes. Alia dulu pengurus produksi juga kan? Betul. Sekarang macam mana? Buat lagi ke? Sebenarnya dulu saya bekerja di syarikat pengurusan saya ni, Rusa Music. Saya intern dengan kerja dekat situ. Dahsyat FM sekarang jadi artis. Kita ni FM pun artis juga tu. Nanti kita kenal. Itulah. Jadi dah tak kerja lah. Belakang tabir dah tak buat lah sekarang. Tak. Bos saya suruh saya hanya menurut perintah bos. Fokus nyanyian lah sekarang ni. Fokus, ya. Fokus. Okey, umurnya berapa sekarang? Alah, 20-an, 20-an lah. Cikgu lah dia. Kadang macam cikgu pun ada juga. Saya dulu memang nak jadi cikgu sebenarnya. Oh, ya ke? Arwah tok saya dulu Dia ada panggil saya cikgu. karakter tu. Dia ada karakter. Kita nak tengok pertontonkan Zalika. Oh, ni Allah. Ini Zalikanya. Cepat diorang buat kerja. MHI, come on. Pengurus produksi kita pun hebat juga. Ini berapa tahun yang lalu Ini dah 2017 ni. Dah lama sangat. 3-4 tahun yang dulu tengok dia lah FM. Dia lah jadi model. Masa ni awak dah mula menyanyi? Masa ni main-main dekat Instagram, dekat buat cover macam tu je. Nyanyi main-main. Difahamkan ada juga berlakon kan? Ya, betul. Sebenarnya lakonan tu adalah passion saya. Tapi rezeki nyanyi tu datang dulu. Pernah berlakon? Aku dengan Fat ke Fat? Betul. Saya berlakon dengan Fat. Ya. Tapi macam merendah diri sangat. Yang kita berlakon ni, penerbit kita tak boleh nak cari. Betul. Dia susah. Berlakon cerita apa? Iklan. Oh, iklan tak ingat lagi iklan tu? Ingatlah. Dia jadi ni isteri saya. Ya. Abang yang terpisah. Sweet tak abang masa tu? Sweet. Tak payah lah. Okey, perancangan untuk selepas ini, sebab kita dah nampak dia punya kebolehan tu bukan sahaja dalam satu bidang tau. Kita dah nampak dia punya kebolehan ni betul-betul pelbagai. Tapi pemilihan dia untuk yang akan datang ni, perancangan 2021 macam mana? Okey, 2021 saya nak cuba banyak benda. Lakonan semestinya. Please lakonan. Please. Mengacara. Nampak tak saya dah pakai kod ni? Bersama saya datang MHI kan? InsyaAllah kan. Kalau kita ada bakat, tak ada masalah. InsyaAllah. Saya masih belajar sebenarnya. Masih lagi belajar. Masa belajar ambil jurusan? Maksud saya dah habis belajar dah. Masa belajar ambil jurusan apa? Oh, saya diploma dengan degree saya ambil pengurusan industri seni. Baik. Ini salah seorang daripada pelajar suara lah ni ya. Ya, diploma di UiTM, Fakulti Filem Teater dan Animasi. Degree di Aswara. Okey, kita nak tanya juga sebab semalam kan perkabaran MCO akan laksanakan 12.01 malam ini. Jadi bagaimana dengan tanggungjawab yang pelbagai, suri rumah juga? Saya tak adalah buat rumah, stay rumah je nanti. Saya akan buat kerja juga kat luar, mungkin kena juga buat kerja daripada rumah juga. Dah pernah melalui kan, mungkin dah biasa dah juga kan dengan keadaan tu. Okey, kita harapkan yang terbaik juga, tapi mungkin siapa yang nak tahu perkembangan anda, macam mana kan? Adakah di laman sosial Instagram yang paling aktif ataupun di mana? Dekat Instagram. Dekat Instagram dan TikTok boleh follow saya Aidilia Hilda. Aidilia Hilda. Aidilia Hilda. AIDILIA. Tu. Boleh follow. Boleh follow back tu.
Nampak? Follow back. Oh, tiba-tiba terus follow. Oh, dah follow. Lepas siaran, unfollow lah. Okey, ini Janganlah lagu Tak Mau ada perancangan ke untuk lagu-lagu yang lain ke? Setakat ini perancangan kita lagu duet. So tunggulah nanti kita. Siapa duetnya? Dia macam rap kot. Dia ada rap-rap sikit. Oh, okey. Siapa yang rap? Awak ke? Bukan. Okey. Orang tu memang pakai rap lah. Okey. Ni kat mana video klip ni dilaksanakan? Di Langkawi, di Dash alah. Hotel Langkawi. Yang ni pula di restoran Unicorn. Memang cantik sangat restoran ni. Sebenarnya saya yang cari location, saya yang cari talent, saya yang cari sponsor. Yelah, awak pengurus produksi. Untuk awak buat semua? Yes, saya buat semua. Pilihan Bayangkan saya call. Video klip ni siapa yang suruh awak buat semua ni? Oh, marah-marah. Siapa yang suruh buat semua ni? Ini sebenarnya daripada keluarga-keluarga juga yang buat. Family saya memang orang production. So help each other lah. Okey. Tak Mau challenge tu macam mana Alia? Tarian. Macam mana? Boleh buat tunjuk Boleh? kat kami. Macam mana? Tak mau memarah aku, bukan salah aku. Tu lah, Pak. Tu. Oh, bakal ni. Macam tu dah tak boleh lah. Okey. Baik. Bolehlah nanti dengan anak boleh. Sekarang trend Husni dia cakap sekarang. pandai menari TikTok, lagu kita akan meletup. Macam tu. Betul. TikTok media yang kuat lah sekarang. Baik. All the best ya. Semoga berjaya. Terima kasih. Mungkin selepas ini kalau bukan dengan platform itu pun anda boleh berjaya atas bakat sendiri juga kan. InsyaAllah, amin. Betul. Okey, baik. Kita sebenarnya daripada awal tadi kita dah cakap dah berkaitan dengan banjir kan. Jadi kita nak ulang sekali lagi lah kepada anda semua yang mungkin ada di antara kita yang nak mendermakan. Kita ada satu tabung yang dinamakan sebagai tabung bidang piramat NSTP. Okey, anda boleh menyalurkan bantuan anda di nombor ini. 5141-0532-0757. Pilih saluran yang betul untuk anda membantu. Pilih saluran yang pasti disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Dan untuk anda memeriksa sama ada saluran itu betul ataupun salah pun kita dah ada salurannya di mana kan tadi dah dikongsikan oleh Ketua Polis Pahang bagaimana anda nak memastikan NGO itu sahih, NGO itu betul-betul sah yang ada lesen dan sebagainya. Okey. Dan NGO juga kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan SOP sumbangan kepada mangsa banjir. Sebab tadi penting tu. Afat tadi bisinggak kan. NGO janganlah main beli je kan sebagainya. Jadi perlu ikuti SOP yang sebenarnya untuk membantu mereka juga kan. Dan kalau mereka yang mana rumah mereka tu dah tak ada banjir, kalau nak balik rumah tu jangan terus buka elektrik tu. Tu bahaya itu juga. penting, betul. Itu penting. Betul-betul. Okey, periksa dulu. Alia lepas ni ada lagu? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Okey, kata-kata akhir kepada peminat. Terima kasih siapa-siapa yang dah tengok music video Tak Mau. Siapa yang belum tu tengok dekat YouTube selepas ni. Kita bagi mana tahu 2 juta. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Ingatkan nak bagi 2 juta ringgit. Saya pun macam, okey, itu. Amin. Amin. Kita dapat 2 juta dalam akaun. Okey, amin. Okey, kita dah sampai ke hujungnya. Jadi all the best untuk Alia dalam industri ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari lah ya. Betul. Okey. Esok hari jaga diri anda, kawalan kendiri sentiasa. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Silakan Alia. Terima kasih.